demi satu keunggulan bangsa yang berdaulat, sebuah lambang menawan puncak jaya, perkasa di persada dunia.
Ya, selamat pagi, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Apa kabar Anda semua yang berada di luar sana yang sedang bersama-sama dengan kami dalam program Influencer at Japan Sabah ya. Diharapkan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan ceria-ceria selalu. Bagi Anda yang baru saja pertama kali bersama-sama dengan kami dalam program ini, Influencer at Japan Sabah merupakan satu program yang dianjurkan oleh Jabatan Penerangan Malaysia bagi memasarkan dasar dan juga inisiatif kerajaan melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube dan paling trending sekarang adalah melalui TikTok. So pada hari ini ya kami bawakan untuk Anda semua seorang insan yang sangat istimewa dan cukup berpengalaman untuk membincangkan topik kita pada pagi ini, yaitu mendepani cabaran COVID-19. Mara sedia membantu dan beliau juga mempunyai pendidikan dalam bidang kedoktoran pentadbiran perniagaan daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Baiklah, bersama-sama dengan kita pada hari ini adalah Dr. Syarhizin bin Haji Abdul Syarhadat, merupakan pengarah Majlis Amanah Rakyat Mara Negeri Sabah. Ya Doktor, apa kabar Doktor? Ya, kabar baik. Baik, sehat ya Doktor, nampak segar hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alright Doktor, kita akan teruskan sahaja kepada topik kita pada pagi ini ya. Bila sebut sahaja tentang Mara, pastinya sudah tidak asing lagi bagi mereka di luar sana. Tetapi pada hari ini kita mau fokus atau kita lebih tertumpu kepada ke bidang usahawanan, terutama sekali kepada golongan Bumi Putra yang ada di negeri Sabah ya. Dan kita tahu Mara merupakan agensi yang bersikap proaktif mengambil langkah memperkasa program pembangunan usahawan khususnya terhadap golongan Bumi Putra, membantu melestarikan bidang keusahawanan secara kompetitif. Betul kan Doktor? Dan mungkin Doktor boleh jelaskan ya apakah objektif dan juga peranan Mara dalam membantu usahawan Bumi Putra khususnya di negeri Sabah yang kita fikir sangat-sangat terkesan terhadap pandemik COVID-19. Silakan Doktor. Terima kasih Isma. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Sabah Maju Jaya, salam keluarga Malaysia. Osonong ko suabon. Mara sebenarnya bukan lagi asing di bumi Sabah ini. Betul Doktor. Kerana pengujuran Mara bermula daripada tahun 1966. Di mana ketika Mara ditubuhkan, Mara telah ada di Sabah. Jadi lebih kurang 56 tahun sudah kita di sini. Visi Mara adalah untuk menjadi organisasi amanah yang unggul dan diberkati untuk mengangkat martabat bangsa. Manakala misi Mara adalah untuk menerajui bidang keusahawanan, pendidikan dan pelaburan untuk penguasaan equity Bumi Putra. Terdapat 4 objektif utama Mara ditubuhkan dan berperanan untuk membangunkan usahawan berjaya dan inovatif, melahirkan modal insan global dan berintegriti, menyumbang pemilikan equity dan yang terakhir adalah memudahkan sistem penyampaian kerajaan kepada rakyat. Seterusnya, peranan ekosistem Mara dalam membantu usahawan Bumi Putra di Sabah ni khususnya. Yang pertamanya adalah pembangunan usahawan itu sendiri, orangnya, iaitu membangunkan usahawan melalui program-program dan latihan keusahawanan. Seterusnya adalah untuk membangunkan entiti perniagaan melalui program-program khas keusahawanan dari semasa ke semasa mengikut industri dan bertumpukan kepada bidang pengkhususan perniagaan itu sendiri. Dan yang terakhirnya adalah khidmat sokongan bagi membolehkan usahawan itu meniti dan terus menjalani dunia keusahawanan dengan jayanya, iaitu yang pertama sekali adalah skim pembiayaan perniagaan, yang keduanya adalah kemudahan penyewaan premis perniagaan dan yang ketiganya adalah khidmat runding cara dan khidmat nasihat. Ya Doktor, bagaimana pula dengan skim pinjaman yang diberikan? Kerana saya ada terlihat ya skim yang ditawarkan seperti Putra, Semai, SPIM, Putik dan sebagainya. Mungkin di sini Doktor boleh jelaskan ataupun terangkan lebih jelas tentang skim pinjaman yang diberikan oleh pihak Mara sendiri. Secara umumnya, pembiayaan perniagaan Mara ini terbahagi kepada 2 kategori utama. Yang pertamanya adalah pinjaman spike, yang mana ini adalah pinjaman khas untuk kontraktor bagi membiayai projek sekiranya dia dapat projek daripada kerajaan, agensi-agensi kerajaan dan juga GLC. Yang keduanya yang dikatakan oleh moderator tadi, yang ini dia walaupun satu skim tetapi dia subkategori dia banyak, iaitu SPIM.
Yang pertama sekali, yang paling besar yang dimanfaatkan oleh usahawan di Sabah adalah SPIM Mudah Jaya. Nama dia siapa? Mudah Jaya kan? Yang keduanya yang diperkenalkan pada tahun 2020 untuk mendepani pandemik COVID-19 iaitu S3P. Itu S3P ni umum, dan satu lagi adalah Dana Nita yang dikhususkan kepada wanita. Selain daripada itu, pinjaman-pinjaman seperti Putra, yang ini adalah untuk bekas-bekas pelajar institusi pendidikan MARA dan institusi pendidikan awam, dan pinjaman PUTEK ataupun program usahawan teknikal untuk usahawan teknikal, dan kita juga mempunyai pembiayaan untuk OKU, yang ini kita khususkan supaya golongan-golongan usahawan yang terdiri daripada OKU tidak terpinggir. Dan mereka mempunyai fokus tersendiri dalam usaha kerajaan membantu mereka menjadi usahawan. Selain daripada itu, pinjaman-pinjaman yang skim konvensional, iaitu SMAI, SPG, Speed Nano, SPIM Tekno, Spark, Penjana, dan juga yang terakhir sekali adalah untuk pinjaman bagi golongan-golongan profesional, iaitu pinjaman prospek. Jadi ini adalah subkategori bagi pembiayaan perniagaan MARA. Baiklah doktor, kita sedia maklum ya, ramai usahawan di luar sana yang terpaksa tutup operasi kerana masalah kekangan keuangan ya doktor. Tetapi saya sangat tertarik dengan artikel daripada Harian Metro yang menyatakan tiada usahawan MARA yang tutup operasi kerana mereka mendapat bantuan daripada pakej pemulihan ekonomi yang diberikan oleh MARA sendiri. Dan saya fikir ia satu usaha yang sangat membanggakan ya doktor. Mungkin doktor boleh nyatakan di sini berapakah bilangan usahawan yang telah dibantu khususnya di negeri Sabah doktor. Silakan doktor. MARA telah membantu usahawan yang terkesan oleh pandemik COVID-19 melalui moratorium bersasar. Seramai 530 usahawan telah pun menerima moratorium ini yang bernilai 0.72 juta. Manakala untuk 300 penyewa MARA, kita telah pun memberi sewa percuma dan juga diskaun sewa kepada 300 usahawan di sepanjang tempoh ini yang bernilai sebanyak 1.51 juta. Dan keseluruhannya seramai 830 usahawan yang terlibat telah pun menerima kemudahan moratorium sewa percuma dan diskaun sewa sebanyak 2.33 juta. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama-sama dengan kami dalam program Influencer Japan Sabah. Dan bagi anda yang belum like page Jabatan Penerangan Sabah, jangan lupa like sekarang dan jangan lupa share live kita pada pagi ini agar lebih ramai lagi yang bersama-sama kita dalam program pagi ini ya. Baiklah doktor, kita teruskan saja kepada topik kita pada pagi inilah. Bertemakan menjunjung amanah mendepani masa hadapan yang memberi fokus kepada cabaran masa kini yang dihadapi negara ya. Saya percaya MARA sendiri juga mempunyai cabaran dalam memberikan maklumat kepada masyarakat di luar sana. Dan mungkin doktor boleh terangkan sedikit apakah orang bilang cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pihak MARA sendiri untuk menyampaikan maklumat kepada masyarakat-masyarakat yang ada di luar sana, terutama sekali mereka yang berada di luar bandar ataupun di pedalaman. Silakan doktor. Okey, terima kasih. Bila cakap cabaran menyampaikan atau memberikan maklumat ini, sebenarnya skop ini sangat luas, tetapi secara umumnya bukan saja oleh MARA tetapi oleh agensi-agensi lain termasuk juga jabatan kerajaan adalah media untuk menyampaikan maklumat. Kerana apa? Seperti mana yang kita tahu,
pandemik COVID-19 ini telah menghadkan perjumpaan secara fizikal untuk membolehkan kita berjumpa dengan usahawan dan juga dengan masyarakat umum sama ada di bandar, pinggir bandar, luar bandar ataupun pedalaman. Jadi cabaran yang saya khususkan dulu kepada pandemik ini, bila cakap tentang medium untuk penyampaian, memanglah telah ada medium online. Tetapi seperti mana yang kita tahu di Sabah ini, dengan keadaan muka buminya yang berbeza daripada negeri lain dan selain daripada itu juga jarak untuk mengakses dari satu tempat ke satu tempat, walaupun penggunaan internet meluas, tetapi dari segi keberkesanan sistem internet itu sendiri telah menyebabkan maklumat-maklumat ini tidak dapat dicapai oleh masyarakat, dan kita yang ingin menyampaikan maklumat sama ada dalam bentuk maklumat secara statik ataupun dinamik melalui portal dan sebagainya, ini adalah satu cabaran. Dan yang keduanya, maklumat yang ingin kita sampaikan secara live apabila kita cuba organize sesi-sesi secara online, dan kita dapati ada kawasan-kawasan sangat terkesan dan mereka tidak mempunyai akses internet yang cukup, barangkali bukan saja peranti, mungkin juga dari segi connectivity, internet connectivity dengan izin. Ini menyebabkan maklumat ini sukar untuk kita berikan secara real time ataupun secara masa nyata kepada usahawan dan kepada masyarakat. Itulah cabaran yang utama sekali dalam menyampaikan maklumat. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah kebanyakan maklumat-maklumat ini, khususnya MARA lah, maklumat-maklumat kita disediakan dalam menggunakan bahasa Malaysia yang standard. Dan seperti mana yang kita tahu, statistik secara resmi, Sabah ini mempunyai 40 kumpulan etnik dan 200 sub-etnik. Jadi dengan kepelbagaian masyarakat, kepelbagaian nilai, kepelbagaian budaya, dan saya yakin dari segi bahasa pun ini adalah satu yang dipanggil sebagai language barrier. Betul. Jadi maknanya ini satu usaha yang MARA tengah fikirkan supaya kita dapat menterjemahkan isi-isi kandungan itu dalam bahasa-bahasa etnik utama untuk membolehkan dicapai oleh masyarakat. Dan yang terakhir sekali adalah dari segi apa yang ingin kita sampaikan, apa yang mereka terima dan apa yang mereka faham. Jadi ini adalah merupakan kita kata mungkin misinterpretation ataupun tersalah tafsir dan sebagainya. Jadi itu adalah 3 faktor utamalah cabaran dalam MARA menyampaikan maklumat kepada masyarakat. Ya, Doktor, saya yakin dan percaya ya, MARA sentiasa memberikan bantuan kepada semua golongan dan tiada golongan yang tercicir untuk menerima bantuan MARA ya, Doktor. Dan saya ingin tahu dan mungkin ada kepada penonton-penonton yang di luar sana ingin kepastian siapakah golongan sasar yang layak menerima bantuan MARA. Silakan, Doktor. Saya khususkan syarat kelayakan untuk mendapat bantuan MARA ataupun kemudahan MARA di Sabah ya. Yang pertamanya, pemohon mestilah berstatus Bumi Putera Sabah dan warga negara Malaysia. Yang itu yang pertama lah. Dan yang keduanya berumur di antara 18 hingga 60 tahun. Yang ketiganya mempunyai lesen atau permit perniagaan daripada pihak berkuasa untuk menjalankan perniagaan. Mungkin kalau di Semenanjung daripada SSM. Di Sabah ni kita kalau sekiranya ada Sabah Trading License dan juga lesen operasi daripada majlis daerah pun kita terima juga. Okey, seterusnya menjalankan perniagaan sepenuh masa. Okey. Dan ini adalah satu barangkali bukan peringatan lah, cumanya sebelum memohon apa-apa skim dari MARA, pastikan boleh datang ke pejabat MARA untuk melihat bebas daripada senarai hitam MARA. Jadi senarai hitam ni adalah satu perkara yang kadang-kadang dia datang ke pejabat kita memohon tetapi tengok dia senarai hitam. Blacklist. Dan yang terakhirnya MARA hanya memberikan skim kemudahan kepada perniagaan yang patuh syariah. Ya, Doktor, bagaimana pula cara untuk memohon ya ataupun memohon bantuan ataupun skim pinjaman daripada MARA ini? Untuk memohon bantuan skim daripada MARA ni kita menggunakan 2 kaedah lah. Yang pertamanya, sebelum daripada memohon sebarang kemudahan MARA, mohon supaya pemohon, bakal pemohon untuk melayari laman web MARA di alamat www.mara.gov.my. Dan di situ ada pelbagai maklumat
berkenaan dengan skim-skim MARA, syarat-syarat terperinci dan sebagainya. Sekiranya terdapat sebarang persoalan setelah melayari laman portal ini, maka bolehlah berhubung terus ke 13 buah pejabat MARA daerah yang terletak di seluruh negeri Sabah. Baiklah Doktor, terima kasih atas segala penerangan yang disampaikan dengan cukup jelas sekali ya Doktor, dan diharapkan segala info dan maklumat yang disampaikan oleh Doktor sebentar tadi dapat membantu usahawan-usahawan Bumi Putra di luar sana, dan kepada mereka yang masih tercari-cari skim pinjaman ataupun bantuan perniagaan, MARA sedia membantu. Baiklah Doktor, bagi pihak Jabatan Penerangan kami mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak Doktor kerana sudi bersama-sama dengan kami pada pagi ini, dan tidak lupa juga kepada followers Japan yang sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kami dalam program pagi ini. Dan sampai di sini saja program kita pada pagi ini, dan kita akan jumpa di masa akan datang. Terima kasih semua. Majlis Amanah Rakyat MARA telah meluluskan sejumlah RM51 juta pembiayaan usahawan yang terkesan pandemik COVID-19 di seluruh negara melalui skim pembiayaan perniagaan prihatin mikro S3P. Setakat 20 Ogos lepas, skim berkenaan diperkenalkan bagi membantu perusahaan kecil dan sederhana PKS Mikro Bumi Putra meningkatkan daya tahan perniagaan. Selain S3P, MARA turut memperkenalkan Dana Nita iaitu pembiayaan khusus untuk usahawan wanita yang memerlukan bantuan memajukan perniagaan mereka. Kedua-dua skim tersebut berjaya membantu lebih 1,438 usahawan di seluruh negara. Di Sabah, kedua-dua skim ini membabitkan 138 orang dengan jumlah dana melebihi RM4.64 juta. Sedikit sebanyak kita di MARA akan membantu rakyat kita untuk bangkit semula, terutama sekali mereka dalam bidang perniagaan. Kerana apabila kita dapat mengawal pandemik ini, maka bidang perniagaan ini perlu disuburkan semula, disegarkan semula. Kerana beginilah caranya kita meningkatkan lagi ekonomi negara kita, memperbaiki lagi ekonomi negara kita. Pengerusi MARA Datuk Aziza Muhammad Dun menyatakan demikian selepas majlis ringkas penyerahan bantuan program MARA bantu usahawan inisiatif tambahan pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pemulih di Kota Kinabalu. Sementara itu, MARA Sabah komited membantu usahawan di negeri ini melalui program outreach turun padang di kawasan pedalaman. Dari segi outreach ni adalah merupakan satu kaedah yang kita lakukan, yang mana kita menyantuni rakyat di peringkat akar umbi supaya maklumat berkenaan dengan kemudahan MARA, pembiayaan produk dan sebagainya dapat diketahui oleh masyarakat umum. Terdapat 13 pejabat MARA di seluruh Sabah. Sementara itu, usahawan di bawah program MARA bersyukur menerima kemudahan pembiayaan sekaligus mengurangkan impak COVID-19. Ramai usahawan yang terjun saat sekarang ini, even ramai kawan-kawan saya yang bisnes kosmetik beralih kepada makanan apa semua kan sebab ialah kekurangan mungkin permintaan kepada skincare sekarang. Tetapi atas usaha MARA ini sebetulnya satu inisiatif yang sangat baik untuk menyuntik semangat kami lagi. Kepada MARA, terima kasih banyak-banyak di atas bantuan ini. Memang dia sangat-sangat membantu kepada kami lah, usahawan yang baru memula demi untuk kelangsungan hidup. So saya harap dengan pinjaman begini kan saya boleh survive dan saya boleh teruskan saya punya perniagaan, dan kalau boleh lagi dengan pinjaman MARA ni saya boleh buka lagi yang the next cawangan saya. MARA membantu saya untuk membuka heat barber dekat sini dengan sewa lot MARA. Untuk membantu saya lah untuk membuka heat barber. Grant khas ni untuk membeli peralatan dengan renovation semualah. Semasa pandemik ini kami masih belum boleh beroperasi, tetapi pihak MARA telah memberi moratorium selama 3 bulan untuk penyewaan premis inilah. Jadi dari di sana kami diberi tempoh bernapas dan itu sangat membantu kami yang agak terkesan semasa pandemik ini.